Kitab ni tuan-tuan, karangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia cerita dekat kita ada 3 sifat akhlak yang tak baik, disebut sebagai ghalib al-wujud, sifat-sifat yang selalu terkena kepada ahli ilmu. Yang ni kita cuba kita kena perhati elok-elok supaya jangan ada perangai ni dekat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Maka aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi orang-orang yang baik dan yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 186. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhati ayat surah Al-Baqarah ayat 186 ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid yang pertama, apabila membahaskan ketika mana Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahawa Tuhan kita, yakni Allah ya Azza wa Jalla, akan memperkenankan doa hamba-hambanya, bahkan tidak mengecewakan doa hamba-hambanya ketika mana mereka memunajat kepada Allah ya Azza wa Jalla. Saat cepat ataupun lambat, segera ataupun tidak segera, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa hamba-hambanya. Syaratnya dalam surah Al-Baqarah ini, Allah pesan kepada kita, syaratnya adalah mereka yang menturuti perintah Allah ya Azza wa Jalla, dan juga mereka meninggal apa yang Allah larang kepada mereka. Hal ini pernah ditegaskan satu hadis yang direkod oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan, dalam riwayat Anas bin Malik dengan cerahu, ini sahabat Malik bin Anas adalah tabi'in, iaitu yang mengarang kitab Muwatta Imam Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an, tiap kali ketika mana Nabi berdoa, dia pasang telinga. Dia pasang telinga dia nak tengok apa yang Nabi duk rajin baca doa. Rupanya doa yang selalu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, yang bermaksud, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan, kejayaan di dunia ini dan juga kejayaan di hari akhirat. Wa qina azabannar,
Ya Allah, kau selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Jika kita renung doa yang Nabi sering ungkapkan dalam doanya, dan Nabi ajar kepada umatnya bahawa di dunia ini jangan kita dihina oleh manusia. Di muka bumi Allah ini Nabi nak ajar bahawa umat Islam dijulang disebabkan penghayatan agamanya, dan mohon doa kepada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada terjun api neraka Allah SWT. Dalam riwayat tambahan oleh Imam Muslim, wa kana Anas idza arada an yad'u bi da'wati da'a biha. Anas bin Malik ketika mana dia mendengar doa Nabi SAW dan dia belajar sesuatu daripada doa Nabi, maka Anas bin Malik ni tuan-tuan, apabila dia membaca doa apa yang dia nak, ya, akhirnya dia akan lapik dengan doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan riwayat Bukhari dan Muslim ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini menggunakan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita sudah bahas, iaitu pada bab yang keempat, iaitu pada menyatakan makna talbis dan juga al-ghurur. Kita dah bahas dah pertemuan yang lepas, yang orang duk kata talbis iblis, bisikan syaitan tu apa maknanya, yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih izharul batil. Dia menampakkan kebatilan, ya, dia menampakkan kebatilan itu dengan jalan, ya, keindahan. Dalam arti kata yang lain, benda tu salah tetapi syaitan ni dia hias bagi nampak benda tu betul. Yang itulah makna talbisul iblis. Ya, benda tu salah, jauh daripada landasan syarak, benda tu tidak betul dan tidak benar mengikut neraca Islam, tapi iblis ni saja dia bagi hias bagi nampak benda tu elok. Tu makna belitan-belitan syaitan. Baik, kita tengok pada muka surat 48. Sebahagian ulama salaf ada berkata, aku bermimpi melihat syaitan yang berkata kepadaku, terkadang aku bertemu manusia dan kuajarkan sesuatu kepada mereka, dan terkadang aku bertemu manusia dan aku belajar dari mereka. Ini mimpi ulama salaf, ya, dia belajar bahawa syaitan ni bagi tahu kat dia, iblis cerita dekat dia, apa dia rahsia dia, iaitu dia belajar daripada manusia itu sendiri. Dalam arti kata lain, dia belajar kalaulah manusia ini orang yang berilmu, dia ada cara dia untuk merosakkan ahli ilmu. Ahli ilmu, alim, tapi ada cara. Iblis ni dia belajar dengan cara begitu. Ada cara orang yang jahil, orang yang tidak ada ilmu, tetapi iblis ni dia belajar daripada orang yang tidak ilmu ini supaya apa? Supaya orang yang jahil ini terus dengan kejahilan dia. Dah tuan-tuan, iblis dia belajar dengan semua. Kita pun kena begitu pula. Bukan kita kena tiru iblis tu, kita kena belajar dengan semua orang. Barulah maklumat kita, ilmu yang kita ada itu luas. Ya, baik. Tuan-tuan sekalian, kata Imam Ibnu Jauzi lagi, ada kalanya syaitan menyerang orang-orang pandai. Orang cerdik pun tak terlepas dengan iblis. Ya, orang pandai pun lagi pintar, kata Ibnu Jauzi, sambil menawarkan mahkota hawa nafsu kepadanya. Lalu dia hanya menyibukkan diri dalam pandangannya sendiri. Orang alim, orang yang cerdik pandai ni, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iblis dia cuba untuk menyibukkan dengan pandangannya sendiri. Maknanya dia dok rasa diri dia hebat, pandangan dia sajalah yang paling betul, orang lain semua salah. Tuan-tuan,
dalam kitab Al-Bidayatu wal Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita tasawuf. Kitab ni tuan-tuan, karangan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, dia cerita dekat kita ada 3 sifat akhlak yang tak baik. Disebut sebagai ghalib al-wujud. Sifat-sifat yang selalu terkena kepada ahli ilmu. Yang ni kita cuba kita kena perhati elok-elok. Supaya jangan duk ada perangai ni dekat kita. Jangan duk ada perangai ni dekat kita. Ada 3 benda ni kata Imam Ghazali. 3 benda inilah yang selalu merosak ahli-ahli ilmu. Yang pertama kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, iaitu mereka yang mempunyai hasad dengki di kalangan alim ulama. Ini nombor 1. Hasad dengki. Dia duk berdengki sama-sama alim, sama-sama ahli ilmu, sama-sama faqih. Dia duk berdengki hang aku. Tak payah kita tengok jauh tuan-tuan, ustaz-ustaz yang berdakwah ni pun dia berdengki di antara hang aku. Ini dah tuan-tuan, ini perangai hak nombor 1 sekali yang merosakkan ulama, kata Imam Al-Ghazali, hasad dengki. Yang kedua kata Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, iaitu sifat riya yang berbuat baik kerana ingin dipuji oleh orang lain. Bila ada kemahiran kepetahan dia bercakap, bila dia ada kemahiran untuk melontarkan hujah-hujah nas yang dia ada dalam minda dan hatinya, pada waktu itu dia rasa riak pada orang lain. Dia duk rasa bahawa orang bawah ni tuan-tuan bawah daripada dia. Yang dia tak tahu, kadang-kadang dia duk ceramah tu, yang dia duk pergi kuliah tu, kadang-kadang lebih alim daripada dia. Sebab tu para-para asatizah, para-para ilmuwan kita, jangan duk rasa diri kita tu bila kita duk atas kursi meja-meja kuliah ni, kita duk rasa hak bawah tu orang lekeh. Jangan. Kadang-kadang orang hak bawah duk dengar ceramah kita ni lebih bagus daripada kefahaman dia daripada kita ni. Kita ni sebab tumpang tu berani tumpang berani sikit tu pun boleh lah dia goreng sampai hangit. Kadang-kadang kefahaman orang hak dengar tu lebih bagus daripada orang hak berani cakap ni. Disebabkan kepelbagaian dia belajar, disebabkan kesungguhan dia menuntut ilmu, disebabkan dia belajar kitab banyak dan sebagainya, kejuhudan dalam menuntut ilmu lebih bagus daripada orang ni. Sebab tu muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, perangai riak ni kita jangan bagi duk ada dalam diri kita. Ahli-ahli ilmu, alim ulama, jangan duk ada panggil riak ni. Kita kena hormat dengan semua orang. Kena hormat dengan orang ni tuan-tuan sekalian. Baik, yang kedua. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, iaitu sifat ujub. Bila pengikut ramai, ucapannya, ceramahnya didengari oleh orang, dia mempunyai pengikut-pengikut yang ramai, dia ada orang panggil apa? Pengikut setia. Pi mana pun adalah buka kawan tu. Pasal apa? Sebab orang seronok dengar dia ceramah. Ingat, benda ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dijaga dengan baik, iblis dia merosakkan para-para duat ini, para-para ilmuwan ini, supaya dia rasa hebat daripada perasaan ujub ini. Dan ini disebut oleh Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Ghazali, hal ini harus bersungguh-sungguh membersihkan hati daripada sifat hasad, riya dan ujub. Bila sudah bersih ketiga-tiga sifat jahat ini, ia akan mengetahui cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Maknanya Imam Ghazali kata apa? Kalaulah kita berjaya untuk menghilangkan 3 perangai tak baik ni tuan-tuan sekalian, benda-benda hak lain tu, benda-benda yang tak bagus lain tu, dia akan jauh daripada kita. Contohnya kita duk dengar ustaz pun duk menipu orang, ustaz pun duk menipu duit orang contohnya, dan dia bermula daripada 3 sifat akar ini, asas ini, yang dia subur disebabkan tidak dia memperjuangkan untuk dia bersihkan diri daripada 3 perangai ini. Muslimin muslimat yang dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada perbahasannya. Kerana itu dia pun menjadi seperti seorang tawanan yang jahil dan dia menjadi lemah kerana lalai. Ya. Selagi baju besi yang berupa iman tetap menempel pada diri orang mukmin, maka anak panah musuh tidak akan sampai ke kancah peperangan ini. Maknanya apa? Ibnu Jauzi kata tak ada benteng lain dah melainkan iman. Ya, sebab tu Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya apabila menafsirkan surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya, kata Hamka apabila membahaskan makna takwa. Dalam sebagian riwayat mengatakan bahawa apabila seorang sahabat Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, apa makna takwa? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takwa ini seumpama kita berjalan dan dalam perjalanan tersebut penuh dengan duri. Nah, kalau duri duduk depan kita, kita nak jalan ke? Pastinya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila nak berjalan depan tu ada duri, kita akan berhati-hati daripada kita memicak duri tersebut sebab tak mau bagi sakit kaki kita. Yang itulah makna takwa, berhati-hati dan berwaspada di atas suruhan dan perintah Allah SWT. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, apabila ada takwa, dia akan munculnya perasaan iman dalam jiwa dan perasaannya. Boleh lihat saja bagaimana pernah terjadi kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadr. Dan ingat cerita ni, cerita ini dinukilkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum Safiur Rahman Mubarak Furi, ketika mana dalam bab Ghuzwatul Uhud. Tuan ingat apabila sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan sekalian berkecamuk hang aku disebabkan apa dia tentera memanah turun, disebabkan nampak harta ghanimah di hadapan mereka. Ada sahabat-sahabat Nabi duduk pesan hang aku, dia kata kita jangan duduk turun, Nabi tak bagi turun. Ada di antara para sahabat ni dia tak dengar, dia kata apa? Kita dah menang. Kita dah menang ni perang Uhud ni, pakat turunlah berebut ambil harta ghanimah ni. Dipendekkan cerita, ada mereka duk dengar bahawa tentera Khalid Al-Walid dia patah balik serang tentera Islam, sehingga kan Huzaifah dia melihat tentera umat Islam membunuh bapanya sendiri. Pasal apa? Pada waktu itu berkecamuk hang aku, bercampur habis di antara musuh Islam dengan tentera mujahidin Islam. Dipendekkan cerita, sehinggalah terdengar berita sayup di telinga mujahidin Islam mengatakan bahawa Nabi SAW sudah wafat. Nabi dah wafat. Ni duk kaluk perang hang aku ni, tiba-tiba duk dengar Nabi sudah wafat. Dalam sebagai riwayat mengatakan bahawa apabila mereka mendengar Nabi sudah wafat, mereka meletak pedang dan tombak mereka di hadapan mereka dan mereka patah balik pergi ke Madinah. Dan ada satu pandangan mengatakan bahawa kita sudah kalah, lah ni kita kena bina hubungan balik dengan Abdullah bin Ubay untuk menjadi orang tengah supaya bina balik hubungan dengan Abu Sufyan untuk mendamaikan di antara tentera mujahidin dan tentera musyrikin Mekah. Dan pada waktu itu tuan-tuan ingat nama sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadr. Pada waktu itu dia bertanya kepada sahabat, dia kata apa? Kenapa kalian berhenti dalam terus berjuang? Ada sahabat Nabi kata, buat apa kita terus berjuang? Nabi sudah wafat, tentera Islam sudah kalah, baik kita berpatah balik untuk selamatkan diri kita. Kata Anas bin Nadr. Tuan-tuan ingat ucapan ini. Anas bin Nadr memberi ucapan, kalaulah Nabi wafat, kalau Nabi wafat, buat apa kita terus hidup pada saat ini? Dan pastinya kita perlu mati dan syahid bersama dengan Nabi SAW. Anas bin Nadr. Tuan-tuan, pasal apa saya buat main cerita ni? Ini di antara kesan takwa dan iman yang Nabi mendidik dan mentarbiah kepada jiwa-jiwa para sahabat. Anas bin Nadr. Sehingga kan Anas bin Nadr dia beritahu kepada sahabat mengatakan bahawa aku sudah bau baungan syurga. Ini bukan saya reka tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum Safiur Rahman Mubarak Furi. Dia mengatakan bahawa dia bagi tahu kat sahabat-sahabat yang lain
dia mengatakan bahawa aku sudah bauan syurga, dan dia meneruskan perjuangan sehingga dia gugur syahid dalam Ghazwatul Uhud. Dipendekkan cerita, apabila saudara-saudara wanita Anas bin Nadir, apabila habis perang Uhud, dia cek mana satu Anas bin Nadir. Hampir 80 tikaman tombak dan pedang yang ada di dada Anas bin Nadir. 80 tuan-tuan, bukan 18. 80 tikaman yang ada di dada Anas bin Nadir. Dan ini adalah kesan daripada tarbiyah dan didikan iman dan taqwa yang Nabi ajar kepada jiwa-jiwa para sahabat. Ridwana alaihim ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok tuan-tuan sekalian. Al-A'mash berkata, tuan-tuan, siapa Al-A'mash ini? Ini tokoh tabi'in. Orang belajar ilmu ruwaul hadis dia akan tahu nama Al-A'mash. Nah, riwayat Al-A'mash adalah riwayat yang kukuh. Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, dia menyebut bahawa apabila riwayat dinukilkan oleh Al-A'mash, ini riwayat yang kemas. Nah, ini seorang tokoh tabi'in yang pakar dalam ilmu hadis. Ya, riwayat dia bila disebut riwayat yang kemas, yang jitu. Bukan seorang yang pelupa dan sebagainya. Al-A'mash dia berkata, kami pernah diberitahu seorang yang diajak bercakap oleh sekumpulan jin. Mereka berkata, tidak ada yang lebih benar bagi kami kecuali orang-orang yang mengikuti sunnah, sedangkan orang-orang yang mengikuti nafsu, maka kami dapat mempermainkan mereka. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Al-A'mash riwayat cerita bahawa jin ni tuan-tuan, dia cukup susah untuk hamba Allah, ya, untuk dia orang panggil apa, untuk merosakkan hamba Allah ini ketika mana mereka berpegang teguh pada sunnah. Nah, tapi kalau orang yang jauh daripada sunnah, jauh daripada petunjuk nabawi, ya, mereka ini mudah dipermainkan oleh iblis dan syaitan. Mereka ni mudah dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan boleh lihat hari ini, tuan-tuan, berlaku polemik di kalangan umat Islam. Ya, ustaz-ustaz kita duk bergaduh. Kita kata bahawa orang Islam kita jangan duk risau. Pasal apa? Sebab Nabi dah tinggal dekat kita. Dalam hadis yang direkod oleh Imam Malik dalam Muwatta, Nabi meninggalkan dua khazanah ini, iaitu kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan duk risau. Sebab Nabi dah tinggal kat kita dua benda ni. Kita ikut saja dua benda ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lan tadillu abada, tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Ya, ini ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iblis dan syaitan ini dia mudah, tuan-tuan, untuk merosak hamba Allah ketika mana mereka jauh daripada as-sunnah. Ya, ini penting. Baik. Kemudian bab yang ketiga, muslihat iblis dalam masalah akidah. Ini tuan-tuan. Orang dalam bab pemikiran ataupun dalam bab akidah ni, tuan-tuan, ada beberapa golongan yang diklasifikasikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih antara kelompok, ya, manusia ataupun kelompok pemikiran akidah yang terkena dengan talbisul iblis dan musul iblis. Ada golongan disebut sebagai golongan Suftaiyah. Ini mungkin kita tak bisa dengar. Nah, Suftaiyah namanya. Baik, kita tengok, tuan-tuan, apa pemikiran mereka, apa prinsip kepercayaan akidah ini yang terkena dengan beritan iblis. Baik, kita tengok. Ibnu Jauzi menyebut mereka tergabung dalam sebuah kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada seorang tokoh yang disebut sebagai Sufsata. Ini nama sekitar kumpulan yang hidup sekitar 400 ke 500 hijrah begitu. Ini bukan zaman kita ni, zaman dulu ceritanya. Tapi kalau ada pemikiran dan ideologi begini, maka ia termasuk dalam nukilan disebut oleh Imam Ibnu Jauzi. Nama dia, tuan-tuan sekalian, dia merujuk kepada seorang tokoh yang bernama Sufsata. Ini nama dia. Nama pun pelik,
cerita ada ni 100 tahun dulu ni, ya, mereka berpendapat bahawa segala sesuatu itu tidak mempunyai hakikat. Nah, baik, kita baca lagi. Apa yang dianggap tidak mungkin dapat berlaku menurut apa yang kita saksikan, dan dapat berlaku menurut apa yang tidak kita saksikan. Kita tak faham lagi ni tuan-tuan. Ibnu Jauzi cerita dekat kita, ada kelompok manusia kepercayaan mereka, dia tak percaya ni hakikat dunia ni. Nah, dalam arti kata yang lain, dia tak percaya di atas ikhtiar dan juga usaha manusia. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada satu bab, dia bahaskan tentang af'alul ibad dan af'alullah. Kita mengaji bab tu. Af'alul ibad adalah perbuatan hamba-hamba Allah SWT. Ia bergantung di atas ikhtiar dan usaha kita, dan di bawah ilmu dan pengetahuan Allah yang Azza wa Jalla. Ini kepercayaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, masakan tidak, kita melihat saja bagaimana usaha Nabi SAW dalam sepanjang kehidupan Nabi. Tuan-tuan, dalam perkara ghaib Nabi tidak tahu. Ya, dalam perkara ghaib Nabi tidak tahu. Sebentar tadi kita sudah sebut tentang Ghuzwatul Uhud. Ghuzwatul Uhud, tentera Islam kalah. Kita kena jujur dalam bab ini. Tentera Islam kalah dalam Ghuzwatul Uhud. Sehingga kan saat-saat genting Nabi SAW merempuh, ya, benteng yang dibina oleh musyrikin Mekah, untuk membuka sedikit ruang supaya kepungan yang dibina oleh musyrikin Mekah pada ketika itu, yang diketuai oleh Abu Sufyan, ya, dibuka sedikit supaya tentera Islam boleh keluar daripada kepungan tersebut. Dan sebagai riwayat mengatakan bahawa dalam rempuhan tersebut ada beberapa orang sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Uhud. Dan dalam peperangan Uhud juga tuan-tuan, badan Nabi SAW tuan-tuan cedera disebabkan desakan ataupun, ya, peperangan dalam siri Ghuzwatul Uhud. Dan tuan-tuan, ini membuktikan bahawa Nabi tidak tahu masa yang akan datang. Dan ini di bawah ilmu dan penguasaan Allah SWT. Allah sudah tahu, di bawah maklumat Allah SWT. Tapi Nabi nak ajar kepada kita bahawa, Nabi nak bagi tahu kepada umat bahawa, ya, perlu digabungkan di antara undang-undang dunia dengan tawakal kepada Allah SWT. Dan undang-undang dunia inilah tuan-tuan, ya, golongan sufsata ini, dia tak percaya dengan hakikat kehidupan ini. Dia tak percaya, ya, dengan ikhtiar, dengan usaha hamba-hamba Allah ini. Nabi SAW ajak dekat kita, ya, apabila kalian tahu in qamatis sa'ah, ini disebut dalam satu hadis, in qamatis sa'ah, apabila kalian tahu bahawa esoknya akan berlaku hari kiamat. Kalau kalian tahu, tapi masalah kita tidak tahu, ini perkara ghaib. Nabi kata, kalaulah kalian tahu bahawa esok akan berlaku hari kiamat, dan di tangan kalian ada biji-biji benih yang kalian boleh tanam, falyamdah, Nabi kata, tanamlah biji benih tersebut. Sebagai riwayat mengatakan bahawa biji kurma, tanam biji itu. Para ulama menyebut apabila mensyarahkan hadis ini, membuktikan bahawa kalau kalian tahu esok nak kiamat pun, dan kalian boleh berusaha dalam sepanjang kehidupan ini, berusaha untuk teruskan kehidupan ini, dan jangan berputus asa dalam hidup. Ini Nabi ajak dekat umatnya, ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, dan ini disebut, ya, oleh seorang ulama, Abu Muhammad Al-Hasan An-Nakhbakhti, dalam bukunya Kitabatul Arad wad Diyayah. Ini kitab-kitab membahaskan tentang kepercayaan yang tak betul di bawah timbangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini dia berkata, ya, tentunya engkau sudah pernah melihat para teolog ataupun para ideologi pemikiran ataupun ideologi akidah ini yang melakukan kesalahan besar dalam sesuatu masalah, sebab mereka lebih suka berdebat, berbantah-bantahan dan adu hujah
tetapi tidak pernah meletakkan sesuatu hakikat dan menghadirkan bukti. Dalam erti kata yang lain, pengarang Kitabul Ara wal Diyanah ini, dia cerita bahawa golongan Suftaiyah ini yang dinisbahkan kepada seorang tokoh yang mana Sufsata, mereka ni suka berdebat dengan orang. Ini tuan-tuan, kelompok yang suka duduk bergaduh ni, kelompok yang suka berdebat di kalangan orang-orang Islam ini, dia suka berdebat, tapi debat mereka bukan berasaskan fakta dan ilmu. Tuan-tuan, kalau muzakarah, ini mungkin kecenderungan berbeza sedikit dengan orang lain. Kalau tanya pendapat saya, debat ini tidak ada masalah. Kerana Allah sebut dalam Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut perkataan wajadilhum. Orang belajar ilmu bahasa Arab, orang belajar dalam ilmu i'jazul lughawi, dia akan tahu perkataan mujadilhum billati ahsan itu bermaksud berdebat. Nabi Allah memberikan keizinan untuk berdebat, tapi debat dengan cara akhlak yang baik, debat dengan membawa bukti-bukti ilmiah, fakta yang betul, bukan debat memfitnah, reka benda-benda yang tak betul dan sebagainya. Itu termasuk dalam kumpulan yang disebut sebagai yang disebut dalam kumpulan Al-Suftaiyah ini. Dia suka berdebat dengan orang, dia cabak kawan ni, dia cabak kawan ni, tapi kosong, kering, tidak ada hujah. Kita jangan jadi panggil lagu ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, bahkan kata ulama, bagaimana mungkin engkau bercakap dengan orang yang berpendapat bahawa bercakap itu sama dengan dia, yang benar sama dengan orang yang salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, lampu pun dah tutup lah. Tutup sekalian. Jadi saya dekat tu dulu perkongsian tazkirah kita pada pagi subuh ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan membahaskan tentang satu lagi kelompok, iaitu kelompok akidah yang disebut sebagai yang tertipu dengan belitan syaitan, yang disebut sebagai golongan etis. Ini kita, walaupun dalam kumpulan kita duk main kuliah ilmu ni tak ada lah kelompok ni, tapi dekat dunia ni tuan-tuan sekalian, berapa ramai orang yang tak percaya dengan wujudnya Tuhan. Dan kita akan tengok bagaimana para ulama berbalas hujah dengan kelompok-kelompok golongan etism ini, dan ia memang wujud sehinggalah pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, saya setakat itu dulu perkongsian kuliah subuh kita pada pagi subuh ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.